Pembelajaran dia pun seronok. Tenaga pengajar yang berpengalaman, dan saya Industri fashion dan pakaian adalah merupakan salah satu penyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Baharim Sukari dalam program Bicara Niaga. Kali ini Bicara Niaga akan membawakan kepada anda sebuah college di mana mereka menawarkan pengajian dan juga kemahiran kepada penuntut-penuntut mereka demi melahirkan tenaga kerja yang mahir, terutamanya di dalam industri fashion dan juga pakaian. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Encik Muhammad Zahaznan bin Zaharuddin, pengurus Pusat Tauliah untuk Pusat Latihan Kemahiran SLDN, Sistem Latihan Dual Nasional, yang mana kita menjalankan program di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran. Nama pusatnya ialah Bucks Creation and Services Sdn Bhd. Kami berpusat di Senawang, Negeri Sembilan. Basically kita punya main business ialah training, maksudnya kita memberikan perkhidmatan dari segi latihan TVET ataupun latihan kemahiran untuk bidang fashion dan pakaian. Kalau untuk makluman semua, kami punya pusat latihan menawarkan program daripada CJ Kemahiran Malaysia tahap 2 sehinggalah program diploma lanjutan kemahiran Malaysia tahap 5. Kenapa kami fokus kepada training ataupun program latihan kemahiran? Kalau tengok pada sejarah penubuhan, kita punya pengasas Puan Hajah Bakiah binti Muhammad Tahir. Beliau merupakan asalnya beliau ni pengajar di pusat latihan kemahiran lah masa zaman muda beliau dululah. Kemudian dalam proses dia berkhidmat tu, dalam masa yang sama dia pindah ke MARA di unit bimbingan, di unit kurikulum. Dia banyak bangunkan kurikulum masa tu untuk bidang pembuatan pakaian. Kemudian dia juga pernah berkhidmat dekat unit bimbingan usahawan, mana dia membangunkan membantu usahawan-usahawan di bawah MARA untuk berniaga lah masa tu. Kemudian tercetusnya idea, dia kata saya asyik bimbing orang berniaga, saya bila nak berniaga. Itu disebabkan itu, dan Puan Hajah Bakiah masa tu dia decide untuk bersara awal dan wujudkanlah pusat latihan ni. Okay. Jika tengok intake pusat latihan kami, kebanyakan student datang daripada lepasan SPM. So kebanyakan yang lepasan SPM ni dia keluar sama ada dia berniaga sendiri, maksudnya dia ambil tempahan di rumah, ataupun dia bekerja dengan butik-butik yang pilihan mereka lah. Selain daripada student SPM ni, ada juga cikgu-cikgu ataupun pengajar daripada pusat latihan kemahiran yang lain, yang mana mereka akan datang dan dia akan buat upskilling dia punya skill yang asas. Contoh,
dia tak ada tahap 3. Dia ada tahap 3, CJ Kemahiran Malaysia tahap 3 pembuatan pakaian wanita. Tapi dia perlukan upgrade skill dia. So dia akan ambil diploma Kemahiran Malaysia pula tahap 4. So bila dah upgrade tu, dia membantulah dari segi kejayaannya, dari segi teknik mengajarnya, dari segi metode yang terkini lah, maksudnya dari segi design yang terkini. So kalau kata sumbangan kami, kalau tengok dekat luar tu, mungkin boleh katalah kebanyakan cikgu-cikgu yang di pusat latihan kemahiran tu, kebanyakannya bekas-bekas student kami. Ada juga yang dah berjaya jadi buat kedai jahitan sendiri kat rumah pun ada yang dah jadi brand owner pun dah ada. Okey, harapan saya sebagai seorang pengurus pusat latihan, kepada lepasan SPM, kepada mereka-mereka yang merasakan diri tercicir dalam bidang akademik, saya suggest masuklah bidang kemahiran. Tak kisahlah apa bidang pun. Kerajaan Malaysia di bawah Kementerian Sumber Manusia, Jabatan Pembangunan Kemahiran, dia ada banyak pusat bertauliah ataupun pusat latihan kemahiran yang menawarkan program-program yang baik mengikut kepada kesusahan masing-masing lah. Sebab kena tengok kemahiran ni, sebab pengalaman saya dah memang dalam bidang kemahiran ni, saya sendiri nampak dia bukan sekadar dapat mengasah diri anda, dia juga sebagai orang kata apa, kemahiran itu sebagai kejaya. Dan bukan kalau kata tak boleh kerja, kalau let's say lah kata kalau bekerja dengan orang dah lama pun, nanti pada satu masa you nak buat sendiri pun boleh, sebab yelah kita boleh buat sendiri, tak perlu nak tunggu orang lain. Katakanlah kita ambil contoh menjahit so dah terbiasa menjahit, and then bila dah rasa seronok, tiba-tiba ada keyakinan diri nak menjaga, maksudnya dah boleh buka kedai, dah boleh ambil tempahan. Okey, dan you boleh menjana pendapatan sendiri. Jika kita tengok NOS ataupun standard pekerjaan kebangsaan Malaysia yang versi sebelum ini, student lepasan SKM dan juga DKM dan juga DLKM, kita galakkan untuk dia berniaga lah. Okay? Tapi disebabkan NOS tu ataupun syllabus ataupun modul pembelajaran tu dah di-revise pada tahun lepas, 2021. Dan bila kita kaji balik, memang keperluan nampak lebih kepada student ni untuk disalurkan ke industri, maksudnya masuk ke kilang. And then kami pun ada di-approach oleh beberapa pengusaha yang memerlukan orang kata apa, pekerja. Lanjutan daripada itulah kita punya kes COVID 2 tahun lepas kan. So banyak kilang yang terpaksa menutup ataupun menangguhkan dia punya production lah, sebab satu, isu pekerja tak ada. So untuk saya memang ada a few kilang lah ataupun pengusaha yang dah datang, dah berbincang dengan saya untuk kita maksudnya channelkan student-student mana yang dah habis ni, kita cuba serap masuk ke kilang mereka lah. Nama saya Nur Ashikin binti Yusof, perantis diploma lanjutan kemahiran Malaysia di Bucks Creation and Services. Saya dekat sini ambil tahap 5. Saya dah tahun lepas saya ambil tahap 4 pun dekat sini juga. Saya belajar dekat sini kerana tahap 5 satu-satunya tempat yang ada dekat Malaysia ni, tahap 5 kat sini saja yang ada. Okey, lepas tu pembelajaran dia pun seronok, banyak info-info yang baru, tenaga pengajar pun best, rakan-rakan yang sangat supporting, bantu satu sama lain, guru-guru yang berkemahiran dapat membantu saya untuk meningkatkan lagi ilmu saya untuk saya keluar nanti. Saya Azjah binti Muhammad, perantis diploma kemahiran Malaysia tahap 4 dekat Bucks Creation Services, Sendirian Berhad. Saya berhajat untuk belajar dekat sini sebab utamanya Puan Hajah Bakiah sendirilah. Dia seorang yang berpengalaman, tenaga pengajar yang berpengalaman, dan saya nak dapatkan ilmu daripada dia. Dan juga tenaga-tenaga pengajar di sini sangat berkemahiran dan berpengetahuan. InsyaAllah saya punya next planning adalah saya nak buka butik sendiri ataupun saya nak buka pusat latihan SLDN seperti di sini. Sebabnya pusat latihan SLDN ni dia memberi
dia memberi kebaikan, iaitu dapat belajar secara teori dan juga dapat merasai sendiri peluang seperti kita bekerja dekat butik. Hai, Assalamualaikum. Saya Syazah binti Muhammad Basorin, perantis di KM tahap 4. Pengalaman saya belajar dekat sini sangat bagus sebab dapat guru-guru yang berpengalaman tinggi dan juga guru-guru yang sangat tinggi ilmu pengetahuan mereka. Dekat sini saya dapat mempelajari pelbagai kemahiran dan insya-Allah selepas saya sambut dekat sini saya akan sambut yang lagi tinggilah untuk tingkatkan lagi ilmu pengetahuan saya tentang dalam bidang fashion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Kuzairin binti Muhammad Zaidi, perantis daripada Box Creation and Services. So, inilah projek saya. Nama saya Muhammad Fawaz bin Muhammad Fazil. Saya dari DKM tahap 4. Dekat sini belajar seronok. Inilah hasil kerja saya. Okay, kita punya perancangan pada masa hadapan ialah basically kalau tengok kami nak fokus lebih kepada program diploma dan juga diploma lanjutan kemahiran Malaysia lah. Sebab tak ramai yang ada DKM dengan DLKM ni. Kalau tengok kat luar tukar-tukar jahit, kebanyakannya dah ada sampai SKM 2 dan SKM 3 lah. So untuk near future, kepada yang berminat, kepada yang berkeyakinan, kepada yang kata apa, ada niat untuk meningkatkan kemahiran, saya jemputlah ke pusat latihan saya ni. Okey, di sinilah pelajar-pelajar tadi didedahkan dengan kemahiran dan ianya dapat menjamin kebolehpasaran pelajar-pelajar apabila menamatkan pengajian mereka di sini. Sekian saja daripada kami. Semoga kita berjumpa lagi di lain rancangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.